Seniwati Salma Ahmad dari Ratu Kebaya, ke bintang filem yang paling popular di era zamannya 50-an. Salma Ahmad atau nama sebenarnya Salmah binti Layuk adalah salah seorang pelakon filem Melayu yang terkenal di era kegemilangan filem Melayu klasik. Beliau dilahirkan di Johor Bahru pada tahun 7 September 1937. Salma Ahmad berketurunan Cina Hokkien dan bapanya berbangsa Melayu. Salma Ahmad fasih berbahasa Cina dan Melayu. Salma Ahmad terjun ke dunia filem bermula apabila beliau menyertai pertandingan Ratu Kebaya dan Ratu Cantik yang dianjurkan oleh UMNO, Johor Bahru. Dalam pertandingan tersebut beliau telah berjaya menjadi juara dalam kedua-dua pertandingan dan telah ditabalkan menjadi Ratu Cantik UMNO pada tahun 1957. Kerana kecantikan dan kejelitaan yang dimiliki oleh Salma Ahmad, telah mendorong pengarah B.N. Rao untuk mengambilnya berlakon dalam filem Pontianak, di samping seniwati Maria Manado. Filem Pontianak telah mendapat kutipan box office dan menjadi fenomena pada ketika itu. Secara tidak langsung berjaya mengharumkan nama Salma Ahmad. Salma telah berlakon dalam kesemua siri filem Pontianak selepas itu, seperti Dendam Pontianak dan Sumpah Pontianak. Selepas siri Pontianak, nama Salmah mula melonjak di studio Cathay Keris. Salma Ahmad sentiasa menjadi pilihan utama pengarah di studio berkenaan pada ketika itu. Antara filem-filem keluaran Cathay Keris yang menampilkan Salma Ahmad sebagai bintang utama seperti Cik Mamat Parang Tajam, Orang Minyak, Sate, Jula Juli Bintang 3, Nur Islam dan Yatim Mustafa. Salma Ahmad juga merupakan heroin yang menerima gaji tertinggi di Cathay Keris pada ketika itu selain Maria Manado dengan bayaran RM800 setiap bulan, tidak termasuk bonus setiap filem yang dilakonkan. Pada pertengahan tahun 1961 Salma Ahmad menamatkan kontraknya bersama studio Cathay Keris dan berhijrah ke Studio Merdeka, Kuala Lumpur. Filem pertama Salma Ahmad di Kuala Lumpur berjudul Tun Tijah arahan L. Krishnan. Salma Ahmad merupakan heroin pertama yang berlakon dalam filem keluaran Studio Merdeka dan seterusnya mencipta rekod heroin filem pertama di Kuala Lumpur. Antara filem-filem lain lakonan Salma Ahmad di Studio Merdeka ialah Keris Sempena Riau, Selendang Merah, Siti Payung, Ibu Ayam dan yang terakhir Tun Mandan. Selepas Tun Mandan, Salma Ahmad terus bersara dari dunia perfilman. Salma Ahmad mendirikan rumah tangga dengan Ahmad Sahlan, seorang eksekutif jualan kereta mewah dan dikurniakan 5 orang cahaya mata. Untuk fakta lain, Salma Ahmad merupakan heroin yang tidak pernah disentuh oleh P. Ramlee dalam filem. Walaupun pada peringkat awal P. Ramlee berhijrah ke Studio Merdeka, Salma Ahmad antara individu yang menyambut kedatangan P. Ramlee di Federal Hotel, Kuala Lumpur, namun tidak ada filem keluaran studio berkenaan yang pernah menggandingkan mereka berdua. Sebabnya tidak pula diketahui mengapa. P. Ramlee terlebih dahulu menawarkan watak Cikgu Nurkiah kepada Salma Ahmad dalam filem Masam-Masam Manis, tetapi beliau menolak dengan baik dan nekat untuk terus bersara dalam dunia filem. Salma Ahmad kini berusia 89 tahun dan menetap di rumahnya di Ampang. Salma binti Layuk, atau lebih dikenali sebagai Salma Ahmad, dilahirkan di Johor Bahru. Beliau merupakan anak kepada penjual sate terkenal di Johor, memenangi pertandingan Ratu Cantik pada usia 17 tahun. Filem Pontianak, keluaran Cathay Keris, 1957, telah memperkenalkan beliau dalam dunia filem Melayu, bergandingan bersama seniwati Maria Manado. Sebanyak 13 buah filem telah dilakonkan beliau sepanjang berkecimpung dalam dunia lakonan. Filem terakhir beliau adalah Tun Mandan arahan Saleh Ghani, 1964, sebelum memilih untuk bersara dari dunia lakonan ketika nama beliau berada di puncak kemasyhuran. Seniwati yang pernah menjadi pujaan ribuan peminat filem Melayu pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Meskipun usianya sudah mencecah lebih 89 tahun, tetapi senyuman manis yang diberikan sentiasa semanis madu.
Menyingkap kisah di zaman kegemilangannya, dari seorang ratu kebaya dan ratu cantik pada usia 18 tahun, akhirnya beliau melayari hidup sebagai ratu filem ketika berusia 19 tahun dan ibu kepada seorang anak ketika itu. Walaupun genre filem seram, Pontianak dan Dendam Pontianak 1957 dan Sumpahan Pontianak 1958 memperkenalkan beliau dalam dunia filem Melayu, tetapi kini dalam usianya mencecah 89 tahun, beliau lebih suka duduk di rumah melayari hidup dengan tenang dan damai. Itulah seniwati Salma Ahmad, berasal dari Johor yang terkenal kerana kejelitaannya dan memiliki dagu yang cantik, bak lebah tergantung, tetapi akhirnya meninggalkan dunia filem yang penuh glamour. Ramai yang mengatakan wajah Salma Ahmad ketika muda mirip dengan pelakon terkenal iaitu Era Fazira, atau ada juga yang mengatakan Salam Ahmad merupakan ibu kandung kepada primadona itu lantaran wajah mereka mempunyai persamaan seperti dagu dan bibir. Walaupun beliau meninggalkan dunia filem ketika namanya di puncak kemasyhuran, namun tidak sekelumit pun ada perasaan kesal di hati anak kelima daripada 8 beradik ini. Saya berlakon 13 filem, dengan 7 daripadanya terbitan Merdeka Studio, bermula dengan Tun Tijah, 1960, dan sebelum kontrak saya berakhir saya berlakon 3 filem, arahan Saleh Ghani, iaitu filem Ibu Ayam dan Anak Manja, 1963, dan yang akhir ialah Tun Mandan, 1964. Selepas itu saya mengambil keputusan berhenti berlakon, kerana bos di sana tidak seperti Ho Ah Lok, yang sentiasa menjaga kebajikan saya, cerita seniwati Salma Ahmad. Bercerita tentang perjalanan hidupnya sebagai seniwati setelah berkahwin pada tahun 1953. Menurut seorang rakannya berkata, beliau berkahwin pada usia muda, iaitu 17 tahun dan ketika ditawarkan menjadi pelakon, setelah menjadi Ratu Salma, sudah ada anak berusia 2,5 tahun, dan tanpa izin suaminya dia tak dapat berlakon, namun kerana keinginan untuk menjadi seorang pelakon yang berjaya maka, Salma diam-diam telah menjalani uji bakat, dan menjalani penggambaran untuk filem yang ditawarkan kepadanya. Sudah tentu ramai pengarah ketika itu sangat menyukai sifatnya, kerana beliau seorang yang sangat percaya diri, yakin, berdisiplin, serta kurang kontroversi. Beliau juga sentiasa menepati masa. Satu kelebihan Salma, beliau fasih berbahasa Kantonis, Hokkien dan Hakka. Ini menyebabkan beliau senang berkomunikasi dengan pengarah yang berbangsa Cina, terutamanya pengarah Ah Lok, pemilik Shaw Brothers. Apa yang terbaik dalam dirinya sudah tentu mengenai kejelitaan yang semula jadi. Ramai peminat yang tergila-gila dengan kemunculannya sebagai pendatang baru di industri seni ketika itu. Satu karakter dalam dirinya, Salma merupakan seorang yang sangat peramah dan tidak sombong dengan senyuman. Bermula berlakon dengan siri filem Pontianak, Dendam Pontianak dan Sumpahan Pontianak, sememangnya banyak meninggalkan kenangan yang tidak mudah dia lupakan. Walaupun telah 70 tahun berlalu, namun masih segar diingatannya peristiwa yang dialami ketika menjalani penggambarannya bersama kru produksi. Terlalu banyak kenangan pahit dan manis yang mereka alami. Kini, Salma Ahmad, ibu kepada 6 orang anak kandung dan menjadi nenek kepada 13 cucu, bahagia menjalani hidup sendiri setelah suaminya, Ahmad Shahlan, meninggal dunia pada 1981. Kehidupan hariannya selain menjalankan kewajipan yang dituntut agama, Salma mengikuti berita semasa dan menonton drama Korea dan Cina. Katanya sementara drama Cina memberi motivasi untuk kita menjadi seorang yang berjaya dalam kehidupan dan perniagaan, Salma yang fasih berbahasa Hokkien dan Taichu. Filem Tun Mandan merupakan sebuah filem Melayu yang diterbitkan di Malaysia pada tahun 1964. Filem Tun Mandan diterbitkan dalam bentuk filem hitam putih tanpa warna. Filem ini merupakan filem terakhir bagi seniwati Salma Ahmad sebelum beliau bersara dari dunia lakonan untuk selamanya. Apabila menyentuh tentang filem-filem lakonannya, Salma melahirkan rasa hairan dan terkilan mengapa kini filem terbitan Cathay Keris
tidak ditayangkan lagi di stesen TV hari ini.